Salam sejahtera dan salam bahagia pelajar-pelajar sekalian. Apa khabar anda di luar sana? Cikgu sangat berharap anda semua sihat sejahtera. Terima kasih kerana masih menonton ITTV, saluran pendidikan anda, dan saya, Cikgu Siva, akan mengajar subjek ekonomi untuk tingkatan 5. Pelajar-pelajar sekalian, dalam subtopik sebelum ini telah cikgu ajar apakah yang dimaksudkan dengan dasar fiskal. Adakah anda masih ingat? Ya, pelajar-pelajar, topik tersebut ada kaitan dengan apa yang kita akan pelajari pada kali ini. Ini kerana kalau anda masih ingat, dasar fiskal merupakan antara salah satu alat yang digunakan adalah kerajaan ataupun hasil kerajaan, iaitu cukai. Dalam topik ini, kita akan mempelajari bagaimanakah ataupun dipanggil jenis-jenis hasil kerajaan, terutama sekali dari aspek cukai, memberikan pengetahuan yang baik bagaimana kerajaan menggunakan alat ini ataupun jenis-jenis cukai yang dikenakan untuk membantu proses mengatasi inflasi ataupun kemelesetan. Baiklah pelajar-pelajar, tanpa melengahkan masa, mari kita lihat apa yang cikgu sediakan. Pengenalan. Hasil kerajaan adalah sebarang hasil atau wang yang diterima oleh kerajaan dari kutipan daripada hasil cukai dan hasil bukan cukai. Jenis pendapatan yang diterima oleh kerajaan dapat digunakan untuk membiayai perbelanjaan kerajaan. Kalau anda masih ingat pelajar-pelajar, carta yang ditunjukkan ini yang telah cikgu ajar berkaitan dengan dasar fiskal, di mana di bawah dasar fiskal di mana cukai dan perbelanjaan kerajaan digunakan. Maka dalam subtopik ini, cikgu akan terangkan lebih mendalam apakah unsur-unsur ataupun jenis-jenis cukai yang terdapat di bawah cukai. Setiap tahun, satu penyata anggaran kerajaan tentang perbelanjaan dan hasil kerajaan untuk satu tahun kewangan yang akan datang akan dibuat. Ia merupakan salah satu rancangan pendapatan dan perbelanjaan. Dalam rancangan pendapatan dan perbelanjaan inilah, maka dua unsur akan dikenal pasti, iaitu sumber hasil kerajaan dapat dibagikan kepada dua, hasil cukai dan hasil bukan cukai. Di bawah hasil cukai pula dibagikan kepada dua unsur lagi, iaitu cukai langsung dan cukai tidak langsung. Pelajar-pelajar sekalian, carta yang ditunjukkan ini memberikan pengetahuan ataupun sinopsis apa yang dimaksudkan ataupun contoh-contoh hasil cukai. Dengan kata lain, dalam subtopik ini sudah pasti pelajar telah mengetahui cikgu akan menerangkan dua jenis unsur cukai, iaitu hasil cukai dan hasil bukan cukai. Mari kita lihat huraian seterusnya. Sumber hasil kerajaan, hasil cukai, cukai langsung. Sejenis cukai yang beban cukainya tidak boleh diagihkan atau dipindahkan oleh pembayar cukai kepada orang lain. Ditanggung sepenuhnya oleh individu ataupun syarikat. Dikenakan ke atas pendapatan individu ataupun untung syarikat. Pelajar-pelajar sekalian, cukai langsung dalam ahli bahasa dipanggil cukai langsung, dalam bahasa Inggeris dipanggil direct tax. Bermaksud, sejenis cukai yang tidak boleh dipindahkan bebannya kepada orang lain, di mana si empunya orang tersebut perlu membayar. Cukai langsung ini dapat dikategorikan kepada dua jenis. Satu dikenakan kepada individu, satu lagi dikenakan kepada syarikat. Maka di sini, sebarang pendapatan individu dan juga untung syarikat akan dikenakan cukai. Mari kita lihat huraian seterusnya. Apa yang ditunjukkan pelajar-pelajar adalah di antara jenis-jenis cukai langsung yang dikenakan oleh kerajaan, di mana cukai pendapatan syarikat, cukai pendapatan perseorangan, cukai pendapatan petroleum, cukai pendapatan koperasi, cukai keuntungan harta tanah, duty stamp
dan cukai pintu merupakan di antara jenis-jenis cukai langsung yang boleh dikategorikan sebagai cukai langsung ataupun cukai yang bebannya tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Mari kita lihat huraian untuk sinopsis berkaitan dengan cukai langsung bagi setiap satu, di mana cukai pendapatan syarikat merupakan sejenis cukai yang dikenakan ke atas keuntungan syarikat. Berbeza pula dengan cukai pendapatan persorangan, ia dikenakan ke atas pendapatan. Berbeza pula dengan cukai pendapatan petroleum, sudah pasti perkataan petroleum ini memberikan kata kunci di mana kesemua syarikat-syarikat petroleum yang beroperasi di Malaysia seperti Petronas, Petron dan juga sebagainya akan dikenakan cukai. Maka cukai ini disalurkan di bawah cukai pendapatan petroleum. Seterusnya, cukai pendapatan koperasi, di mana sebarang koperasi yang beroperasi di Malaysia perlu membayar cukai juga. Maka cukai ini dipanggil cukai pendapatan koperasi. Selain daripada itu, cukai keuntungan hartanah, iaitu apabila dikenakan ke atas untung apabila jual beli tanah. Maka dalam proses jual beli tanah tersebut ataupun nilai aset tetap, keuntungan itu akan dikenakan cukai. Maka cukai itu dipanggil cukai keuntungan hartanah. Duty stamp merupakan sejenis cukai yang dikenakan ke atas urusan pindah milik yang dibayar berasaskan nilai hartanah. Sebagai contoh, sekiranya Encik Ali menjual rumahnya kepada Encik Abu, maka dalam proses ini, maka orang yang memiliki hartanah tersebut akan perlu membayar duty stamp yang merupakan nilai harta tanah tersebut. Dan juga ada kaitan dengan cukai yang sebelum ini pelajar-pelajar, iaitu cukai keuntungan hartanah. Dan yang terakhir, cukai pintu, iaitu dikenakan ke atas harta kediaman atau hak milik perniagaan. Pelajar sekalian, apa yang cikgu huraikan tadi adalah jenis-jenis cukai langsung. Kehendak soalan selalunya adalah kebanyakannya akan disenaraikan ataupun menyenaraikan jenis-jenis cukai. Apa yang pelajar-pelajar perlu tahu, terutama sekali untuk objektif, perbezaan bagi setiap jenis cukai tersebut. Sebab itulah, cikgu telah memberikan kata kunci sebelum ini kalau anda masih ingat sebagai sinopsis, iaitu kata kunci perlu ingat dalam yang ditunjukkan dalam warna merah. Maka ia memberikan satu penerangan yang baik ataupun membezakan di antara jenis-jenis cukai tersebut. Mari kita lihat jenis cukai yang seterusnya. Sumber hasil kerajaan, hasil cukai, iaitu cukai tidak langsung. Berbeza dengan cukai langsung, cukai tidak langsung adalah sejenis cukai yang beban cukainya boleh diagihkan atau dipindahkan sepenuhnya atau sebahagian kepada orang lain. Hanya dibayar oleh mereka yang menggunakan barang atau perkhidmatan tersebut. Pelajar-pelajar sekalian, kalau anda perhatikan perbezaan di antara cukai langsung dan cukai tidak langsung adalah sangat ketara. Cukai langsung, beban cukainya tidak boleh dipindahkan kepada orang lain. Cukai tidak langsung, beban cukainya boleh dipindahkan kepada orang lain. Maka di sini, dua perbezaan cukai yang sangat berbeza. Satu boleh dipindahkan dan satu lagi tidak boleh dipindahkan. Mari kita lihat apakah jenis-jenis cukai yang terdapat di bawah cukai tidak langsung. Di antara jenis cukai tidak langsung adalah duty import, duty export, duty excise, cukai barang dan perkhidmatan ataupun juga dikenali sebagai GST, Government Service Tax, dan cukai terakhir iaitu cukai perjudian. Huraian secara mendalam, duty import sudah pasti dikenakan kepada barang-barang yang diimport ke dalam Malaysia. Berbeza pula duty export, merupakan sejenis cukai yang dikenakan kepada barangan ekspor. Manakala duty excise selalunya dikenakan kepada barang-barang yang memudaratkan kesihatan kepada penduduk. Sebagai contoh, rokok dan minuman keras adalah di antara dua jenis barang yang dikenakan cukai iaitu duty excise.
Salah satu sebab kenapa duty excise ini dikenakan adalah untuk tidak menggalakkan orang menggunakan barang dan perkhidmatan tersebut. Walau bagaimanapun, sudah pasti kerajaan tidak mempunyai kuasa untuk menghadkan ataupun menghalang penggunaan barang ini. Maka dengan cara mengenakan duty excise, begitulah cara untuk menghadkan penggunaan barang tersebut. Maka di sini dapatlah kita katakan, cukai tidak semestinya membebankan seseorang. Sebenarnya, cukai juga ada kebaikan kenapa ia dikenakan. Berbeza dengan cukai-cukai itu, cukai barang dan perkhidmatan ataupun sinonim dikenali sebagai GST, ia dikenakan ke atas barang atau perkhidmatan. Sebagai contoh, anda pergi ke sebuah kedai ataupun makanan segera seperti KFC ataupun McDonald, sekiranya anda melihat urus niaga tersebut, dalam resit dipaparkan GST. Maka di sini GST bermaksud ia adalah sejenis cukai yang dikenakan ke atas barang atau perkhidmatan yang digunakan oleh pengguna. Dan yang terakhir adalah cukai perjudian, iaitu sejenis cukai yang dikenakan kepada semua syarikat-syarikat perjudian yang sah beroperasi di Malaysia yang perlu membayar cukai tersebut. Maka di sini adalah jenis-jenis cukai yang dikenakan ataupun dikenal pasti di bawah cukai tidak langsung. Pelajar-pelajar sekalian, duty import dan duty export merupakan dua jenis cukai yang dikenakan kepada barang yang berbeza. Satu, barang yang diimport, manakala satu lagi adalah barang yang dieksport. Kedua-dua mempunyai peranan yang berbeza. Sebagai contoh, kereta yang diimport dari luar negara dikenakan cukai import. Salah satu sebab kenapa kerajaan mengenakan cukai import adalah untuk menggalakkan masyarakat tempatan menggunakan barangan tempatan seperti kereta tempatan. Maka dengan mengenakan cukai import, sudah pasti barang yang diimport dari negara luar menjadi mahal. Maka dengan tidak secara langsungnya, ia menggalakkan orang ramai menggunakan barangan tempatan. Dan pada masa yang sama, pelajar-pelajar, kerajaan juga mahu menghadkan penggunaan ataupun melibatkan pengimport barangan import yang lebih banyak. Kalau anda ingat, kita akan belajar lebih mendalam lagi, kemasukan barang import yang terlalu banyak ke dalam negara sudah semestinya tidak baik, terutama sekali dari aspek pertukaran mata wang asing. Kita akan mempelajari lebih mendalam dalam bahagian perdagangan antarabangsa, pelajar-pelajar. Tetapi apa yang perlu anda tahu, cukai import dikenakan untuk barang import dan sebabnya adalah satu, untuk menghadkan penggunaan barangan asing. Sumber hasil kerajaan, hasil bukan cukai. Di antara contoh-contoh cukai yang dipanggil hasil bukan cukai, iaitu selain daripada cukai langsung dan tidak langsung adalah seperti permit dan lesen kenderaan, dividen yang diagihkan oleh Petronas dan Royalty Petroleum, penjualan share, bayaran denda atau saman dan sewa beli benda milik kerajaan merupakan di antara hasil bukan cukai. Pelajar-pelajar sekalian, di antara sumber hasil kerajaan, iaitu hasil cukai dan hasil bukan cukai, hasil cukai merupakan sumbangan yang paling besar dalam negara kita. Dan dipecahkan lagi sumbangannya di antara cukai langsung dan tidak langsung. Cukai langsung merupakan sumbangan yang paling besar dari aspek hasil cukai. Maka di sini dapatlah dikategorikan bahawa kenapa pungutan cukai adalah penting. Walaupun sebilangan masyarakat mengatakan cukai sebenarnya membebankan masyarakat, tetapi kita perlu ingat, apakah kegunaan cukai? Cukai-cukai ini akan digunakan untuk membangunkan negara dari segi ekonomi dan juga sosial. Maka tanpa cukai, bagaimanakah sebuah negara boleh maju? Kerana untuk individu, sumber pendapatannya adalah upah. Bagaimana pula untuk pendapatan bagi sebuah kerajaan? Maka cukailah merupakan alat utama untuk mereka merangsangkan ekonomi negara. Maka walaupun ia membebankan dari segelintir masyarakat ataupun sebab-sebab tertentu, sekaligus pungutan cukai merupakan satu aspek yang penting pada mana-mana negara. Ia bergantung setinggi mana jenis cukai tersebut dikenakan.
Itu persoalannya. Tetapi secara sekaligus, pungutan cukai adalah untuk kebaikan masyarakat sekarang. Baiklah pelajar-pelajar, telah pun kita sampai ke penghujung rancangan. Telah cikgu sediakan soalan untuk subtopik kali ini. Mari kita lihat apakah soalan tersebut. Soalan. Huraian di bawah tepat sekali menerangkan jenis cukai. Sejenis cukai yang beban cukainya tidak boleh diagihkan atau dipindahkan oleh pembayar cukai kepada orang lain. Ditanggung sepenuhnya oleh individu ataupun syarikat. A. Cukai langsung. B. Cukai tidak langsung. C. Hasil bukan cukai. Dan D. Hasil cukai. Pelajar-pelajar sekalian, kehendak soalan ini adalah lebih kepada definisi, di mana anda perlu perhatikan kepada apakah kata kuncinya di sini. Mari kita lihat kata kuncinya untuk mendapatkan jawapannya. Apa yang perlu anda lihat di sini adalah sejenis cukai yang beban cukainya tidak boleh diagihkan. Kata kunci pertama. Dan kata kunci kedua, ditanggung sepenuhnya. Maka pilihan jawapan yang paling tepat adalah A. Cukai langsung, kerana cukai inilah tidak boleh dibebankan ataupun dipindahkan kepada orang lain. Pelajar-pelajar sekalian, dengan soalan itu tadi, maka berakhirlah slot kita pada kali ini. Sehingga kita berjumpa lagi pada slot ataupun episod yang akan datang. Salam ceria dan jumpa lagi.